Dan pada masa mereka cukup dewasa nanti, dan mereka pulang pada pukul 2, 3 dan 4 pagi dan anda hilang akal pula. Apa yang berlaku dengan kau ni? Mereka berkata, saya tak nak cakap apa-apalah. Saya tidak mahu menangani negativiti ibu. Saya tidak dapat menangani komen ibu lah. Tolonglah simpan je komen ibu. Dan anda terkejut, apa yang baru berlaku? Anak saya sangat baik, mereka begitu pendiam, mereka tidak pernah lawan cakap. Dan secara tiba-tiba, tengoklah macam mana mereka bercakap dengan aku. Mungkin aku harus membawa mereka jumpa imam ni. Mungkin aku harus membawa mereka kepada seseorang dan mereka dapat membaca beberapa ayat Al-Quran dan hembus kepala. Dan kemudian mereka akan pulih. Bukan itu yang berlaku. Anda tidak berada di sana untuk mengesahkannya semasa mereka masih muda. Anda sebenarnya tidak berada di sana untuk perbualan sebenar semasa mereka masih muda. Ini akan masuk ke dalam mereka secara senyap-senyap sehingga akhirnya meletus. Itulah manusia. Itu bukan hanya anak anda atau anak saya. Itu manusia. Itulah sifat manusia. Human nature. Dan di sini apa yang kita pelajari di surah ini adalah sesuatu yang sangat kuat dan hebat. Sebaliknya, ia bukan sekadar kata-kata positif yang dialami oleh Yusuf AS. Beliau juga mengalami suasana yang negatif kerana abang-abangnya tidak suka beliau. Saya yakin beliau mendengar perkara-perkara negatif dari abang-abangnya sendiri. Dan bertahun-tahun kemudian, setelah bertahan dalam semua percubaan itu, beliau jadi menteri. Dan abang-abangnya berdiri di hadapannya. Dan mereka tidak tahu itu adik mereka yang mereka cuba bunuh dulu. Mereka tidak tahu. Dan apabila keseluruhan hal berlaku, dengan adik bongsunya, dituduh mencuri. Apa yang dikatakan abang-abangnya ini? Dengarkan ini dengan teliti. Apa yang mereka katakan walaupun ketika itu. Mereka berkata, Qalu in yasrik faqad saraqa ajullahu min qabl. Mereka ni berkata, mereka ni berdiri di depan Yusuf, mereka tidak tahu itu Yusuf AS. Dan mereka melihat kepadanya dan berkata, oh, jika ini mencuri, dulu dia ni ada abang. Dia juga mempunyai masalah mencuri lah. Mereka memberitahu Yusuf AS bahawa Yusuf AS adalah pencuri dulu. Dan mereka tidak tahu mereka menghina depan muka beliau. Maksudnya mereka dulu menjatuhkan maruah dan merendah-rendahkan beliau sebelum ini. Dan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala katakan mengenai Yusuf AS dalam peristiwa ini? Dia Subhanahu Wa Taala berkata ketika dia mendengar kata-kata ini, fa asarraha Yusufu fi nafsih. Yusuf menyimpan, menelan perasaan yang dia miliki pada dirinya sendiri. Kemarahan yang beliau rasakan, kesedihan yang beliau rasakan, luka dan kemudian fitnah yang beliau rasakan dari keluarganya sendiri, abang-abangnya sendiri. Beliau simpannya semua di dalam dirinya sendiri. Walam yubdiha lahum. Dan dia tidak membiarkan mereka melihat kesedihan di wajahnya. Beliau terus terkawal, steady dan tenang dan berkata kepada dirinya sendiri, Qala antum syarrum makana. Kamu tu lebih teruk dari dulu. Bermakna Yusuf AS ingat akan kesakitan yang telah disebabkan oleh mereka ketika itu. Okey, beliau ni sekarang sudah dewasa. Beliau telah melalui banyak perkara negatif dalam hidupnya. Beliau telah dijual sebagai hamba, difitnah bertahun-tahun dalam penjara. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyebut bahawa beliau menyimpan kesakitan di dalam dirinya atau mengatakan beberapa komplain. Tetapi sekarang ketika abangnya sendiri bercakap, kesakitan itu keluar lagi. Maknanya manusia mampu bertolak ansur dengan banyak kesukaran dari luar. Tapi kesukaran yang dibawa dalam keluarga kepada keluarga jauh lebih sukar untuk ditelan. Jauh lebih susah untuk diatasi atau ditangani. Itulah jenis kesakitan yang paling susah, yang paling teruk.